Okey, jom kita cerita pasal bajet 2024. Sejumlah 393.8 bilion duit yang akan dibelanjakan pada tahun 2024 oleh Kerajaan Madani. Dan ini satu fakta yang korang kena tahu. Belanjawan 2024 ni adalah belanjawan yang tertinggi sekali di dalam sejarah Malaysia. Dia telah melepasi belanjawan pada tahun 2023 sebanyak 388.1 bilion. Jadi, belanjawan yang tinggi macam ni tak bahaya ke kepada kedudukan hutang kita guys sebenarnya? Benda tu saya akan jawab kejap lagi. Akan tetapi sebelum tu kita kena tengok dulu ke mana dia akan dibelanjakan. Okey guys, ada 3 tempat yang mana dia akan letakkan duit ni. Yang pertama, perbelanjaan mengurus. Perbelanjaan mengurus ni korang faham lah kan? Bayar gaji kakitangan kerajaan, untuk lancarkan operasi kerajaan. Berapa banyak guys? 303.8 bilion akan diperuntukkan. Yang kedua, perbelanjaan pembangunan sebanyak 90 bilion. Perbelanjaan pembangunan ni pada saya it's no surprise lah. Masa separuh penggal RMK ke-12 review tu, dia dah umumkan bahawa dia akan tetapkan perbelanjaan pembangunan ni pada tahap 90 bilion untuk setahun bagi tempoh 3 tahun. Jadi 90 bilion bagi perbelanjaan pembangunan ni, kalau korang nak tahu, dia adalah satu perbelanjaan yang besar juga, yang mana dia telah melepasi perbelanjaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang hampir kepada 80 bilion. Jadi bagus tak guys kerajaan berbelanja makin besar dalam perbelanjaan pembangunan? Of course, dia adalah satu perkembangan yang sangat bagus, sangat sihat untuk ekonomi kita. Kerajaan memang kena banyak dan naikkan perbelanjaan pembangunan tu kalau kita nak berdaya saing dan juga ekonomi kita nak berkembang. Lagi satu pula, PMX akan letak 2 bilion simpanan luar jangka. Maksudnya kalau kata ada perkara-perkara yang tak dijangka yang memerlukan kerajaan persekutuan berbelanja, dia akan gunakanlah 2 bilion ni. Jadi secara overall guys, sihat ke belanjawan ni? Okey guys, korang kena faham ni walaupun dia adalah perbelanjaan yang paling tinggi dalam sejarah, kadar hutang kita akan menurun guys. So tahun lepas kita punya defisit sebanyak 5%. Tahun ni dijangka sebanyak 4.3%. So meaning that, which is pada saya a very positive untuk perkembangan dan juga kedudukan fiskal negara kita. So meaning that kerajaan Madani ni dia melaksanakan satu dasar fiskal yang kita sebagai expansionary fiscal policy. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk menurunkan lagi kita punya fiskal deficit kepada 3.5% menjelang tahun 2025. Daripada hasil kerajaan sebanyak 393 bilion ni, daripada mana yang paling banyak menyumbang sekali? Kalau kita tengok sebanyak 44.4% ni, majoritinya datang daripada cukai pendapatan. Dan bagi perbelanjaan pembangunan pula, dekat mana kerajaan paling banyak belanja guys? Iaitu dekat emolument. Korang tahu tak emolument ni apa? Emolument ni bermaksud perbelanjaan kerajaan untuk membayar gaji. Itu termasuk dalam emolument. Dan juga untuk perbelanjaan pembangunan yang paling tinggi sekali sebanyak 11% adalah perbelanjaan ekonomi. Jadi tahun 2024 ni saya tengok ada beberapa tax reform lah yang dilaksanakan oleh kerajaan Madani, walaupun dia dilaksanakan secara berfasa. Ini juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk mensasarkan semula subsidi ni dan menyisihkan golongan-golongan yang tak sepatutnya dapat. Contohnya macam warga asing, diorang ni tak patut dapat subsidi guys. Yang selama ni dia orang dapat. Dan juga golongan-golongan kaya raya lah. Macam mana diorang nak buat? Diorang akan laksanakan subsidi bersasar ni, yang mana sistem database padu dia dijangka akan mula beroperasi pada Januari 2024, dan ini akan banyak membantu kerajaan untuk mensasarkan subsidi ni. Dan penyasaran semula subsidi ni of course akan membantu kerajaan untuk menjimat perbelanjaan subsidi dan seterusnya boleh mengagihkan semua duit-duit ni kepada mereka yang memerlukan. Okey, kenaikan cukai perkhidmatan sebanyak 8% daripada 6%. Tapi korang janganlah takut sangat. Sebab cukai 8% ni dia tidak termasuk ke dalam makanan, minuman dan juga telekomunikasi. Dan lagi satu guys, cukai kita ni sebenarnya adalah cukai antara yang terendah dekat ASEAN. Kalau korang tengok contohnya macam Thailand, dia orang kenakan 16.4%. Jadi kita 8% tu boleh diterima lah. Lagi satu guys, PMX juga ada cakap by the year 2025 kerajaan akan melaksanakan satu cukai baru ni yang kita panggil sebagai Global Minimum Tax. Bagi syarikat-syarikat global ataupun multinational corporation yang mempunyai pendapatan sebanyak sekurang-kurangnya 750 juta euro. Okey, Global Minimum Tax atau GMT ni apa benda ni sebenarnya? Dia adalah satu pembaharuan cukai global untuk memastikan syarikat-syarikat MNC ataupun yang berstatus antarabangsa ni membayar cukai pada kadar yang betul, iaitu 15%. Tak kiralah dekat mana diorang ni beroperasi. Jadi diorang walaupun diorang beroperasi dekat negara yang ada cukai rendah ke, cukai tinggi ke, apa benda ke, diorang punya rate
adalah sebanyak 15%. Dan lagi satu guys, daripada video saya lepas, saya pernah ada cakap yang mana saya jangkakan GST tidak dilaksanakan pada tahun 2024, which is betul. Sebab saya fikir kerajaan dia lebih kepada memberikan perhatian untuk memfokus kepada rasionalisasi subsidi dan juga reform tax yang lain. Jadi pada tahun 2025 akan datang, saya fikir akan ada dua cukai yang akan dikenakan. Yang pertama adalah GST dan yang kedua adalah GMT yang saya cerita tadilah, Global Minimum Tax. Okey guys, itu sajalah secara overall ataupun secara kasarnya kedudukan belanjawan 2024, terutamanya daripada perspektif adakah belanjawan ni sihat untuk ekonomi kita, adakah dia membantu dalam memperbaiki kedudukan fiskal negara kita. Of course, kalau tanya saya, jawab saya ya. Sebab walaupun perbelanjaan kerajaan tu tinggi, tapi kadar defisit tu menjadi semakin rendah. Okey, kalau korang ada apa-apa soalan lain ataupun korang nak minta saya ulas certain parts di dalam belanjawan ni dengan lebih terperinci lagi, korang boleh tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan respon dalam bentuk video. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi saya dalam next video. Jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni macam biasa.